Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mo Khairuddin. Kami dari kumpulan 17 ingin membentangkan laporan praktikal kami dalam bentuk video. Tajuk bagi kepada kumpulan kami ialah Tarian-tarian tradisional etnik Sabah dan Sarawak. Slide yang saya tunjukkan ialah alih-alih kumpulan kami. Antara tarian-tarian asli yang popular dan dikenali ramai di negeri Sabah ialah tarian Magunati, tarian Sumazau, tarian Brunei, dan tarian Lansaran. Tarian Magunati merupakan sejenis tarian tradisi masyarakat suku kaum Murut dari suku Hujau. Tarian ini ditarikan dalam kalangan penduduk tempatan di pedalaman Sabah, termasuk suku kaum Kadazan Dusun di Tambunan, suku kaum Hujau di Keningau dan juga suku kaum Murut. Tarian yang bertenaga dan menghiburkan ini biasanya ditarikan semasa majlis-majlis keramaian di kampung ataupun pada majlis keramaian yang lain. Tarian ini popular dalam kalangan masyarakat suku kaum Dusun Ganang yang terdapat di kawasan Bingkor, Keningau. Magunati berasal daripada perkataan apit di mana 4 batang penumbuk padi digunakan dan dilagakan sehingga mengeluarkan bunyi api-api. Ianya ditarikan dengan iringan pukulan gong oleh sepasang penari yang terdiri daripada lelaki dan wanita. Terlonjak-lonjak menari dengan pakaian yang penuh tradisi. Sementara 2 orang melagakan alu dan 2 orang lagi memegang pangkal alu tersebut supaya tidak berganjak dari kedudukannya. Tarian ini sudah dijadikan satu upacara rasmi, terutama sekali semasa majlis-majlis menyambut perayaan Hari Makawau, iaitu Hari Pesta Menuai Padi. Seterusnya ialah tarian Sumazau, sejenis tarian tradisi Sabah yang terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada hari penuaian yang dirayakan di negeri Sabah. Tarian Sumazau ini seolah-olah menunjukkan bahawa petani sedang menghalau burung daripada makan hasil tanaman padi mereka. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, dan juga untuk menolak bala, menyembah semangat dan mengubati penyakit. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung, mengikut alunan rentak yang dimainkan dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Biasanya, Sumazau ditarikan semasa menyambut hari keramaian dan di majlis jamuan. Namun tujuan asal tarian ini ialah untuk menyambut kedatangan Bambazon, semangat padi, yang biasa dilakukan pada selepas menuai padi. Penari-penari Sumazau biasanya akan memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Penari perempuan dihiasi dengan selendang serta tali pinggang tangkang yang diperbuat daripada duit shilling perak. Penari lelaki biasanya akan memakai tanjak di samping pakaian serba hitam serta menyendang daun silat kering. Tarian Brunei. Bagi suku kaum Bajau pula, suku kaum ini boleh dikenali melalui tarian Brunei-nya. Tarian Brunei tidak diiringi dengan musik ataupun bunyi-bunyian. Ianya mengutamakan pada kalam, seperti berbalas pantun yang diiringi oleh hentakan kaki penari lelaki. Di majlis tertentu, Sumazau juga ditarikan oleh semua yang hadir tanpa mengira suku kaum dan peringkat umur bagi memeriahkan majlis tersebut tanpa memakai pakaian tradisional hitam. Brunei biasanya ditarikan pada waktu malam untuk meraihkan majlis perkahwinan, merayakan kelahiran bayi, majlis kesyukuran dan meraihkan orang yang bernazar. Seterusnya ialah tarian Lansaran. Tarian Lansaran ditarikan oleh kumpulan penari lelaki dan perempuan dengan pakaian tradisional berwarna hitam dan hiasan manik-manik yang berwarna-warni. Kaum lelaki memakai topi berbulu burung serta pakaian yang diperbuat daripada kulit kayu bercampur kain berwarna. Penari tarian ini membuat bulatan sambil melonjak-lonjak di atas lantai Lansaran dengan diiringi oleh bunyi hentakan susunan kayu bulat di bahagian bawah lantai Lansaran.
Sambil itu, penari lelaki akan melonjak ke atas untuk mencapai kingkilat yang digantung di bahagian atas sambil bersorak tanda gagah. Kemuncak tarian ini ialah berbalas-balas pantun tanda mengeratkan lagi silaturahim antara mereka. Pada masa lalu, tarian itu diadakan bagi menyambut kepulangan para pahlawan yang telah mencapai kemenangan setelah bertarung di medan pertempuran. Tarian najat bagi orang-orang Iban ialah tarian semasa menyambut Hari Gawak. Orang-orang Iban semasa berperang dan selepas musim menuai. Pada zaman dahulu, tarian tersebut ditarikan selepas mereka kembali dari berperang. Tarian ini ditarikan dengan berdiri atas bulatan langsaran ke atas dan ke bawah. Penari akan melompat bersama iringan lagu. Setiap rentak yang dimainkan adalah bersesuaian dengan upacaranya. Bagi kawal sendal ari, gendang raya dimainkan untuk tetamu kehormat dan orang yang menyambut gawak untuk beraya sambil membawa tengkorak musuh. Satu lagi jenis tarian ini ialah penari akan memegang perisai kayu di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, lalu menari seperti berdepan dengan musuh dengan menghayungkan badannya ke kiri dan ke kanan. Tarian naga sudah sebati dalam masyarakat Iban. Bukan sahaja unik, malah keasliannya membezakan tarian ini lain daripada tarian yang lain. Seterusnya ialah tarian Datuk Juru. Tarian Datuk Juru merupakan sebuah tarian yang biasanya dipersembahkan oleh kaum wanita. Pada masa dahulu, tarian ini dipersembahkan suatu perayaan kemasyarakatan bagi menyambut kepulangan para pahlawan dari berburu atau suatu perayaan tahunan yang menandakan tamatnya musim menuai. Kini, tarian ini dipersembahkan pada hari-hari kebesaran seperti perkahwinan, sambutan tahun baru, atau untuk meraihkan kedatangan pelawak ke rumah panjang, terutamanya pelancong dari luar negara. Kebiasaannya, tarian Datuk Juru ini dipersembahkan pada waktu petang. Tarian ini dimulakan oleh seorang penari wanita dengan berkaki ayam dan secara spontan. Pergerakannya itu adalah seolah-olah seekor burung kenyalang yang sedang terbang di udara. Selepas selesai menari, wanita lain mengambil tempat dan ini berterusan sehingga semua wanita di rumah panjang masing-masing telah mengambil giliran mereka. Setiap kali tarian ini dilakukan oleh sekumpulan sehingga 4 orang wanita. Dan saya akan bercakap tentang analisis dan kaedah kajian serta metodologi. Terdapat beberapa kaedah kajian yang dilakukan untuk mendapat sumber rujukan. Antaranya ialah bahan-bahan rujukan sama ada daripada bahan bercetak maupun dari sumber internet. Bahan-bahan bercetak seperti buku-buku sejarah dan juga buku-buku hubungan etnik dan buku fizik dan kewarganegaraan. Selain itu, kami telah melakukan soal selidik menggunakan Google Form yang mempunyai beberapa soalan yang boleh dijawab oleh rakan-rakan kami dari USM maupun bukan USM, dan soal selidik ini disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Selain itu, kami juga telah membuat beberapa rakan-rakan kami yang berasal daripada Sabah dan Sarawak melalui WhatsApp untuk mendapat informasi yang lebih terperinci tentang tarian tradisional Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, kami tidak mampu untuk melakukan pemerhatian hal ini kerana pemerhatian merupakan kaedah yang di mana kami sendiri sebagai kumpulan memerhati sesuatu benda seperti kami pergi ke Sabah atau Sarawak dan menyaksikan persembahan itu secara live. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat melakukannya kerana
PKP dan kami hanya menengok tarian itu melalui YouTube. Okey, kami telah melakukan soal sedikit yang dikatakan sebelum ini. Oleh itu, hasil yang dijangkakan ialah mengetahui pelbagai jenis tarian tradisional di Sabah dan Sarawak. Selain itu, kami juga ingin tengok peminatan rakyat Malaysia dalam seni tarian tradisional dan juga penglibatannya dalam seni tarian tradisional dan moden. Dan akhir sekali, kami juga ingin mendapat cara-cara untuk meningkatkan seni tarian tradisional supaya tidak pupus sama ada daripada kami sendiri maupun daripada orang-orang luar seperti yang kami buat soalan sedikit di Google Form. Terusnya, saya akan cakap pasal metodologi. Metodologi ialah kronologi ataupun susun atur dan cara kami membuat proses untuk mendapat rujukan dan juga cara-cara untuk menganalisisnya. Pertama kali, setelah mendapat tajuk yang telah dikemukakan kepada pensyarah, kami membuat rujukan bahan daripada sumber cetakan dan sumber internet seperti yang dikatakan dalam kaedah kajian. Untuk dari sumber internet, kami akan memastikannya sumbernya ialah sumber yang boleh dipercayai dan juga mempunyai fakta-fakta yang benar. Seterusnya, kami telah membuat soalan sedikit menggunakan Google Form, iaitu soalan yang mempunyai jumlah 8 soalan dan 5 soalan mengenai tarian tradisional Sabah Sarawak dan juga penglibatan rakyat Malaysia dalam seni tarian. Selepas membuat soalan sedikit itu, kami telah menyebarkannya kepada rakan-rakan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Kami telah mendapat lebih daripada 60 responden daripada pelbagai etnik, khususnya terdapat beberapa responden dari Sabah dan Sarawak. Seterusnya, walaupun terdapat PKP ketika ini, kami telah menemubual dengan beberapa rakan yang berasal dari Sabah Sarawak melalui WhatsApp dan telah mendapat maklumat yang lebih terperinci untuk tujuan mendapat rujukan. Dan akhirnya, data yang terkumpul daripada Google Form, daripada sumber bahan rujukan dan juga daripada menemubual, kami telah mengumpulkannya dari susun dan melakukan analisis yang akan dicakap oleh rakan-rakan saya yang seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan tentang perbincangan dan keputusan berdasarkan borang soal selidik yang telah disebarkan melalui Google Form. Seramai 79 orang telah mengisi borang soal selidik ini dengan jayanya. Yang pertama, perbincangannya adalah berkaitan tentang jantina. Okey, Raja 1 menunjukkan responden terhadap jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Raja 1 di atas menunjukkan bilangan peratus bagi responden lelaki dan perempuan di mana menunjukkan majoriti responden adalah dari golongan lelaki iaitu sebanyak 67% bersamaan 53 orang. Manakala minoriti adalah dari golongan wanita sebanyak 33% iaitu bersamaan 26 orang. Seterusnya, umur. Raja 2 menunjukkan analisa berkaitan umur responden seperti yang kita dapat lihat. Peratus paling tinggi ialah 63% bersamaan 50 orang iaitu anggaran umur dari 18 hingga 23 tahun. Manakala untuk peratus kedua tertinggi adalah dari umur 31 hingga 50 tahun iaitu sebanyak 14% bersamaan 11 orang. Selain itu, bagi umur 51 tahun ke atas memperoleh peratus sebanyak 11% bersamaan 9 orang. Bagi umur anggaran umur 24 hingga 30 tahun pula memperoleh peratus kedua terendah iaitu 9% bersamaan 7 orang.
dan peratus paling rendah adalah dari anggaran umur 18 tahun ke bawah iaitu hanya 3% bersamaan 2 orang sahaja. Kemudian, etnik. Rajah di atas menunjukkan analisa bagi responden dari segi etnik pula. Seperti yang dapat dilihat, majoriti responden adalah dari kaum Melayu iaitu sebanyak 77% bersamaan 61 orang. Peratus kedua tertinggi ialah dari etnik Bumiputera Sabah. Bumiputera Sabah sebanyak 14% bersamaan 11 orang. Bagi peratus yang diperoleh oleh kaum Cina pula adalah sebanyak 7% bersama 5 orang. Akhir sekali, peratus yang diperoleh oleh Bumiputera Sarawak dan kaum India adalah sama iaitu sebanyak 1% bersamaan seorang. Untuk soalan seterusnya, sekiranya anda merupakan Bumiputera Sabah atau Sarawak, sila nyatakan suku kaum anda. Soalan di atas telah memberi sedikit analisa yang telah diberi oleh responden. Raja 4 di atas merupakan analisa bagi soalan 1 dalam borang soal selidik. Kita dapat lihat kebanyakan responden memilih untuk tidak menjadi etnik Sabah maupun Sarawak iaitu seramai 63 orang. Namun, masih lagi ada responden yang ingin menjadi etnik tersebut. Paling ramai ialah kita dapat lihat responden ingin menjadi suku Bajau seramai 3 orang. Terdapat juga responden yang memilih suku-suku lain seperti Kadazan dan Bidayuh masing-masing 2 orang responden. Jumlah paling sedikit bagi suku-suku lain seperti Suluk, Murut, Dusun, Melayu, Nil, Lundaye, Bugis, Iranum dan Iban, masing-masing seorang responden sahaja. Saya akan teruskan dengan perbincangan iaitu soalan 5 hingga soalan 8. Berikut merupakan soalan 5 iaitu pernahkah responden melihat persembahan tarian? Berikut rajah yang berikut, seramai 73% daripada responden pernah melihat kedua-dua persembahan tarian iaitu pernah melihat tarian moden dan juga tarian tradisional. Manakala 6% daripada mereka tidak melihat walaupun salah satu tarian. Tetapi 18% daripada mereka hanya pernah melihat tarian tradisional Sabah dan Sarawak dan juga 3% daripada mereka hanya pernah melihat tarian moden. Saya akan teruskan dengan soalan 6. Adalah tarian tradisional Sabah dan Sarawak yang pernah responden melihat dan juga dengar. Tarian Sumazau merupakan tarian yang sangat popular dan sangat suka dilihat oleh responden kerana seramai 68 orang pernah melihat tarian Sumazau. Diikuti dengan tarian Najat iaitu 56 orang, tarian Mungu Natif seramai 53 orang, tarian Sumandai 25 orang, tarian Datun Juluk 22 orang, tarian Daling-Daling 15 orang, tarian Lansaran 14 orang dan juga tarian Bunzai 2 orang. Saya mengklasifikasikan mereka dalam tarian-tarian etnik Sabah. Tarian Sumanzau merupakan tarian kaum Kadazan Dusun, manakala tarian Bunzai merupakan tarian kaum Bajau diikuti dengan tarian Lansaran juga merupakan tarian kaum Bajau. Tarian-tarian juga adalah tarian kaum Suluk, manakala tarian Munatif merupakan tarian kaum Murut. Tarian Sumandai adalah tarian orang Rungus dan saya akan teruskan dengan tarian kaum etnik Sarawak. Tarian Datun Juluk adalah tarian masyarakat Kanyan ataupun dikenali dengan masyarakat Kenyang dan tarian Ngajak iaitu masyarakat Iban. Soalan 7 adalah kami menanyakan pada responden adakah mereka mahu belajar tarian nasional jika mereka diberi peluang dan juga mereka mempunyai masa dan juga wang. Seramai 59.5% daripada mereka mahu belajar tarian tradisional, manakala 40.5% daripada mereka tidak mahu walaupun diberi peluang untuk belajar tarian tradisional. Dan akhir sekali adalah soalan survey kami adalah pada pendapat responden, mengapakah tarian tradisional sangat penting dalam kebudayaan rakyat Malaysia? Mereka berpendapat bahawa tarian tradisional dapat mengekalkan adat budaya resam dan keunikan negara kita.
Ia juga melambangkan identiti sesuatu kaum dapat diwarisi oleh generasi-generasi akan datang dan kesinambungan tamadun dan budaya. Ia juga dapat melahirkan ikatan perpaduan yang kukuh serta dapat mempelajari seni budaya kaum lain. Selamat sejahtera, saya akan membentangkan kesimpulan bagi tajuk tugasan tarian tradisional masyarakat Borneo. Di sini dapat disimpulkan bahawa tarian tradisional masyarakat Borneo terdiri daripada beberapa jenis tarian, iaitu tarian Sumazau, tarian Magunatip, tarian Berunsai, tarian Lansaran, tarian Semundai dan tarian Datun Jelut. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, kita hendaklah mengetahui tentang tarian tradisional masyarakat Borneo agar pengetahuan tentang cara hidup dan budaya masyarakat Borneo dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. Jika bukan kita yang mahu mengkaji dan mengambil tahu tentang kepelbagaian, budaya dan kesenian yang terdapat dalam negara kita, siapa lagi yang mahu kita harapkan? Tepuk dada, tanya selera. Bagi merealisasikan impian ini, golongan remaja terutama sekali memainkan peranan yang besar dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan, terutamanya bidang tarian tradisional. Bidang ini bukan sahaja mendatangkan keuntungan kepada negara, malah membantu perkembangan remaja pada hari ini. Perkembangan remaja dari segi akademik semata-mata tidak dapat menjamin perkembangan remaja. Remaja perlu memiliki kecergasan fizikal dan mental dalam mendepani kehidupan yang begitu mencabar. Remaja perlu dibimbing untuk menggerakkan mereka ke arah diri yang lebih aktif dan memiliki jati diri yang mantap. Aktiviti tarian dapat dijadikan sebagai medium untuk melahirkan modal insan kelas pertama. Rujukan dalam peran. Di sini disertakan beberapa jenis rujukan yang digunakan bagi menyelesaikan tugas ini. Disertakan juga contoh gambar-gambar tarian tradisional masyarakat Borneo. Sekian, terima kasih.